dah kita. Tes. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oops. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Farahliana Ahmad bekerja ke hari ini? Adriana Azri, Nur Alis, Muhammad Syafi'i, Lin Madi, boleh respon audio video. Faridah Muhammad Nur, Nur Azlina Syukur, Mas Yusuf, Drosnah Ahmad. Alhamdulillah, syukran Farahliana. Sri Rohayu, Hamidah Saad, Zarina Izam, Siti Azmahani Mamat. Kak Siti Azmahani, sekarang saya berada di rumah tim khidmat di Kulim, Kedah. Tak sabar nak berada di tim khidmat Kuantan pula. Masya-Allah. Terima kasih Muhammad Syafi'i clear Ustazah. Okey, kerja shift petang. Okey. Baik, Hasnidah Masnur, Hamidah Saad. Wah. Kena berterima kasih kepada anak bujang Kak Nazar kita ni. Semua orang kata AV jelas, cantik, clear. Alhamdulillah. Kak Rabuan Wakimin, apa khabar? Cik Rodia, Rohani Abu Bakar, Fatimah Umar, Siti Anisah, Linda Rahim. Alhamdulillah. Siti Mazira, Azmita Hashim, Tengku Kamar, Maryam Muhammad, Hanisa Syafi'i, Sania, Nur Hayati Zainuddin, Nur Aini Abdul Rahman, JB AV Clear. Oh, canggih bahasa Cik JB Kak Ani. Fatimah Umar, Kamarul Zaman, Muhammad Khamin. Mas Liza Bagiran, ni pencatat nota kita yang hebat. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita buka kitab Latahzan bab 65. Kalau ada sahabat-sahabat yang menonton yang sedang menanti respon, nombor Ustazah dah pinkan. Masya Allah, anak dia. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita minta bersabar seketika dalam permusafiran Ustazah ni, sebab Ustazah langsung tak respon lagi nombor telefon yang tersebut. Atas bantuan tim khidmat, Ustazah tak boleh nak respon pada mereka, terlalu padat jadual. Besok Ustazah balik KL, insya-Allah Ustazah layani semula ya. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 65, takuknya beruzlah, mengasingkan diri, tentu anda akan memperoleh manfaatnya. Syukran, terima kasih. Beruzlah, yakni mengasingkan diri, tentu anda akan memperolehi manfaatnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Nur Hayati Zainuddin kita, bila dah jumpa nampak nama terus terbayang wajahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tajuk yang kita nak ulas pada hari ini, alhamdulillah, tahniah semua, kita dah sampai kepada bab yang ke-65. Kalau sahabat-sahabat Latahzan perasan, dalam tempoh kita ber-PKP, sekarang ni fasa 1, fasa 2 pula dah tukar nama macam tu kan. Tapi banyaknya kita masih lagi just stay at home. Okay, kita mencari-cari hikmah di sebalik musibah yang Allah hantarkan kepada kita. Dan dalam pengajian-pengajian ilmu, Ustazah selalu juga sebut kalimah kita sebenarnya dipaksa beruzlah oleh Allah. Kita sebenarnya juga dipaksa berkhalwah oleh Allah.
Kan? Perkataan beruzlah, berkhalwah, ini gambaran kepada perbuatan mengasingkan diri, menjauhkan diri, bukan dengan sebab kemurungan, tak nak jumpa dengan orang, sebab rasa rendah diri. Bukan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak faham. InsyaAllah Ustazah cuba nak tamatkan tajuk ini. Sebab walaupun dia panjang, tapi panjangnya tu pada syair. Ustazah hanya bacakan saja. Ulasannya tak adalah begitu panjang. Kita cuba insyaAllah. Beruzlah, mengasingkan diri, tentu anda akan memperolehi manfaatnya. Kalau buku baru, muka surat berapa ya? Muka surat 144, buku lama 140. Wah, maknanya Nur Azlina syukur dia ada kedua-dua buku. Hebat ni. Ada orang join hari-hari tapi tak ada pun buku. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada orang sampai ada 2 buku. Siapa yang berhajat sangat untuk memiliki latahzan, tetapi dia betul-betul tak mampu sebab pandemik ni Ustazah, duit makan anak-anak lebih penting, suami isteri kena berhenti kerja, duit sewa rumah pun tak lepas. Tolong tolong PM. Ada nombor yang Ustazah pinkan di bawah tu. Saya nak sangat buku latahzan tapi saya betul-betul tak mampu. Anda pencinta ilmu, anda tahu mana yang Allah redha, mana yang Allah tak redha. Tim khidmat sangat menanti anda jujur dan berterus terang nak sangat buku tapi tak mampu nak beli. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So kita akan hadiahkan dia. Terima kasih ramai penginfak, tapi jangan PM untuk nak infak lagi. Bukan sebab Ustazah tak nak terima, sebab Ustazah nak selesaikan dulu yang orang amanahkan yang ada ni. Masih ada lagi. Jadi nanti bila dah perlu, kepada penyumbang baru kita akan war-warkan. Rezeki yang Allah beri kepada anda tu, salurkan kepada yang lain dulu. Jadi sebab tu sahabat-sahabat, anda tidak rugi insya-Allah bila anda dapat bersama-sama dengan orang-orang yang cintakan ilmu sebegini. Mereka nak sangat anda memiliki kitab seperti kami semua ni lah. Memang RM45 ni bagi sebahagian orang sangat susah. Tambah lagi dengan duit pos kan. Jadi bagi tahu dengan tim khidmat insya-Allah. Kita akan bantu anda, bukan ustazah, bukan tim khidmat, tetapi kami diamanahkan untuk menyampaikan kepada anda. Baik, buku baru dapat. Wan Radiah baru dapat buku, masya-Allah. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita baca satu persatu. Yang saya maksudkan dengan uzlah, kata Dr. Aid Al-Qarni, yang saya maksudkan dengan uzlah, yakni pengasingan diri di sini adalah beruzlah dari segala bentuk kejahatan. Mengasingkan diri dari segala bentuk kejahatan. Minta maaf sahabat-sahabat, Ustazah nak bagi contoh mudah supaya kita faham. Kalau Ustazah sebut perkataan khinzir, orang tak cakap, ya okey faham, khinzir adalah yang itu kan. Tapi kalau Ustazah sebut perkataan babi, minta maaf kalau ada anak-anak kat sisi tu, Ustazah ni dosa, mana boleh cakap babi macam tu kan. Padahal khinzir is babi, babi is khinzir, macam tu kan. Maksudnya, minta maaf ibu-ibu dirahmati Allah, kita orang dewasa nak cuba faham macam ni. Bila kita sebut beruzlah, kita macam apa tu? Ada orang macam nak bahasa tu macam Islamik sangat. Tapi adakah dia betul-betul seorang yang Islamik? Semua kadang-kadang okey, kita kadang-kadang banyak kan. Minta maaf Ustazah, bukan sebab Ustazah pun buat, ada Ustazah buat, bukan Ustazah tak namakan pelayaran Islamik. 2 kalilah saya bawa jemaah naik atas krus, siap ada berqiyamul lail semua atas tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kita tak menafikan, ada perkara-perkara yang kalau kita turut serta pada mereka, na'udzubillah, kalau karam krus ni dengan kita-kita sekali akan ditanya oleh Allah. Tapi jangan mudah-mudah kita mengislamikkan sesuatu atas nama sahaja, tetapi kita tak betul-betul mengamalkan cara hidup Islam tersebut. Ustazah selalu terasa bila mengulang kalimah udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam tu secara keseluruhan. Kita mendakwa sepertinya Islamik dah. Sebab apa Islamik? Sebab guna bahasa uzlah. Tapi dia tidak berpisah dengan apa yang dimaksudkan dengan uzlah ini. Adalah beruzlah dari segala bentuk kejahatan. Dia tahu benda tu jahat, tapi masih buat walaupun dia sedang beruzlah, mengasingkan diri.
Macam mana? Ustazah, anak saya sejak dapat hadiah laptop birthday dia ni selalu beruzlah. Kan sahabat-sahabat? Apa beruzlah? Mengasingkan diri. Bagus kan Ustazah, anak saya mengasingkan diri, beruzlah di dalam biliknya. Tapi dia seorang-seorang, tak ada penonton di hadapan, tak ada ibu ayah yang memandang. Dia buka semua rancangan-rancangan yang Allah tak redha. Dia klik, dia share, dia join, semua menggunakan matanya memandang yang maksiat, telinganya sentiasa mendengar yang Allah haramkan. Adakah itu uzlah? Tidak sahabat-sahabat. Sebab ada, saya PKP ni saya memang tak keluar rumah Ustazah. Saya betul-betul just stay at home. Bahkan saya duduk atas katil saya dalam bilik saya. Saya tak keluar langsung. Datang je Grab food hantar makanan, saya suruh bibi letak depan pintu bilik. Saya tak keluar langsung. So apa yang awak buat dalam tu? Dia berzina dengan matanya sendiri. Tapi di Facebook, saya sedang beruzlah. Anda jangan mencacatkan kata-kata itu. Okey, sahabat-sahabat. Jadi kena faham ni. Dari segala bentuk kejahatan, dia mengasingkan diri. Dan keharusan yang berlebihan. Maksud, sahabat-sahabat dirahmati Allah, beruzlah seperti ini akan membuat dada menjadi lapang dan mengikis semua kesedihan. Kita dah berkali-kali bersama Ustazah Zai belajar, gembira pun tak boleh berlebih-lebihan, sedih pun tak boleh berlebih-lebihan. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi, kena faham, okay, dalam just stay at home ni, adakah aku sudah benar-benar mengasingkan diri? Pertama yang kita faham, nak asingkan diri kita daripada coronavirus itulah. Sebab tu tidak ada ikhtiar. Apakah? Kadang-kadang dia perlu buat lawak, buat video panjang-panjang. Ya, saya seorang doktor pakar sekian-sekian, saya telah temui penawar kepada coronavirus. Orang pun dengarlah sampai 5 minit video tu. Dengar ini sudah disahkan di secara dunia. Inilah penawar coronavirus yang paling hebat. Semuanya orang akan terselamat. Wah, orang pun pulun dengar sungguhlah, tak solat Zuhur lagi ni, dengar 5 minit. Satgi 5 minit video lagi, satgi 5 minit video lagi. Last tu dia cakap apa? Ubat yang paling mujarab, terus terang saya khabarkan, adalah hanya duduk di rumah saja. Kan? Kita pun sabar je lah. Kalau aku tahu, aku tak dengar tadi. Itu aku pun tahu. Tapi dalam duduk di rumah saja, sahabat-sahabat, kita tahu untuk mengasingkan diri daripada apa? Dari coronavirus tu. Selagi mana tak ada orang yang bawa masuk ke dalam rumah kita, tak ada anak-anak kita tu, sebab taksubnya kita melampau-lampau. Adik, jangan buang sampah kat luar. Kenapa mama? Sampah dah penuh dah ni, dah penuh dah rumah kita, busuk, ulat pun dah berjalan-jalan. Jangan. Jiran sebelah kita ni kan satu family kena virus, tanta dia batuk keluar, dengan kita sekali dia singgah depan rumah kita ni, biar sampah seminggu 2 minggu tak payah buang kat luar. Duduk je dalam rumah kita ni, ada virus kat luar tu. Allah punya dahsyat lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu betul-betul konon nak mengasingkan diri daripada corona tu. Tapi hujung jarinya dengan benda-benda yang bermaksiat, sharekan benda-benda yang tidak baik. Dia tak memisahkan dirinya daripada kejahatan. So untuk tujuan apa, sahabat-sahabat? Bukankah kita ini sedang ditarbiah sungguh-sungguh oleh Allah untuk engkau memahami konsep uzlah tersebut? Sebab itu nak memahami dalam karangan Dr. Aid Al-Qarni, kita diberi faham melalui caranya Ibnu Taimiyah yang mengatakan, tidak dapat tidak seseorang hamba itu harus beruzlah untuk beribadah kepada Allah. Jadi uzlah tu untuk beribadah, bukan untuk bermaksiat. Ada seorang-seorang dalam bilik macam-macam maksiat yang dia buat. Seorang-seorang dalam rumah just stay at home macam-macam maksiat dia buat. Kesian. Itu bukan uzlah. Berzikir kepadanya dalam tempoh uzlah, membaca ayat-ayatnya, melakukan muhasabah terhadap dirinya, berdoa kepadanya, yakni berdoa hanya kepada Allah semata, memohon keampunannya, nak mohon ampun kepada Allah, bukan diratapkan di Facebook. Daku seorang pendosa tegar satu ketika dulu yang sangat malar, lalu kini jiwaku membugar. Kan macam-macam lah dia punya ar itu kan. Kan sahabat-sahabat. Tapi tidak pun di malam hari, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sanggup untuk merangkak daripada pembaringan menuju ke tempat wuduk untuk jadikan tubuhnya segar dalam ibadah malamnya yang meratap rintih dengan Tuhannya. Tak ada pun sahabat-sahabat.
menjauhkan diri dari kejahatan dan sebagainya. Ini tafsiran daripada Ibnu Taimiyah. Kita dengar lagi, Ibnu Al-Jauzi telah menuliskan 3 fasal tentang uzlah di dalam bukunya Syaidul Kathir yang ringkasnya demikian. Saya gariskan kalimah ni, ia sangat penting. Saya tidak melihat dan mendengar manfaat yang lebih besar daripada uzlah. Kerana uzlah adalah sebuah ketenangan. Seorang seperti Ibnu Al-Jauza'i, para alim ulama yang sangat hebat, dia mengatakan uzlah adalah sebuah ketenangan, sebuah keagungan, sebuah kemuliaan, sebuah tindakan untuk menjauhkan diri dari keburukan dan kejahatan. Salah cara untuk menjaga kehormatan dan waktu. Salah satu cara untuk menjaga kehormatan dan waktu. Sebuah cara untuk menjaga usia. Ada orang sahabat-sahabat kerana dia berpelesiran di luar rumah, dia tak sempat untuk kembali ke rumah untuk menunaikan ibadah-ibadah yang dicintai Allah. Buang masa. Berapa ramai kan di kalangan kita, Ustazah sedar tak sedar umur kita ni dah 40 tahun. Sedar tak sedar dah pencen dah 60 tahun. Apalah yang saya buat dengan usia saya yang 60 tahun ni? Sahabat-sahabat, kita sendiri yang cakap pada diri kita, apa yang aku dah buat? Syukur Allah tak matikan aku. Ternyata aku bekerja bagai nak rak selama ni semata-mata untuk membina sebuah rumah besar ni je. Tapi aku tidak membesarkan jiwa keluargaku untuk membesarkan Allah. Faham Kita rasa kita keluar pagi balik malam untuk memberi kesenangan kepada ahli rumah kita. Tetapi sahabat-sahabat, bila kesenangan itu kita dapat, kita tak dapat jiwa yang tenang kerana anak-anak hampir tak kenal ayahnya. Tak reti nak berterima kasih sebab terasa jauh, dulunya ditinggal-tinggalkan, keluar pagi balik malam. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita terlupa bahawa untuk mendapatkan ketenangan bukan bersandarkan kepada semua itu, tetapi bagaimana kita tunduk patuh kepada perintahnya Allah. Masya Allah. Sebuah cara untuk menjaga usia, itulah yang saya maksudkan tadi. Sebab usia kita ni sahabat-sahabat, bila kita duduk diam, berfikir tentang Allah ciptakan kita untuk apa dan berapa lama lagi agaknya kita akan hidup di atas muka bumi Allah, ya Rabb, ya Rasulullah. Kita akan menjadi manusia yang sangat menginsafi diri, tak cukup amal soleh kita untuk kita persembahkan kepada Allah. Jadi sebenarnya Allah mendatangkan pandemik ini kepada kita sahabat-sahabat. Tolong syukuri. Allah hentikan kita seketika daripada kesibukan dunia. Bukan kita tinggalkan dunia, hentikan seketika. Tetapi sahabat-sahabat berada di dalam rumah tahniah yang telah mampu menjadi imam kepada keluarganya sendiri, yang mampu menyusun jadual anak-anak setiap waktu solat, ada yang azan, ada yang iqamah, ada yang sampai boleh membaca taklim, menyebarkan majlis ilmu, bacakan walau satu ayat terjemahan Al-Quran. Walaupun mengulang hadis Nabi di dalam kitab yang sedang kita tebarkan di hadapan kita ni, itu juga adalah ta'lim. Masya Allah, tabarakallah. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, jom untuk persediaan bertemu Allah, meraih ketaatan, membawa fikiran pada hal-hal yang bermanfaat, mengeluarkan kandungan hikmah yang terpendam dan mengambil hukum dari nas-nas yang ada. Ini dua pandangan imam yang tak asing lagi, yang di banyak kitab kita sebutkan namanya, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Jauzi. Demikianlah perkataan Ibnu Al-Jauzi tentang keutamaan uzlah yang saya fahami dan telah saya ringkaskan. Siapa saya? Bukan Ustazah Zai, tapi Dr. Aida Al-Qarni, pengarang kitab La Tahzan. Telah saya katakan pada perbahasan sebelumnya bahawa dalam uzlah itu terdapat sebuah kemuliaan. Dalam uzlah terdapat kemuliaan. Tetapi silap teknik dalam uzlah, dia kata saya duduk dengan handphone saya je Ustazah, dengan laptop saya je, saya bukan kacau orang pun. Sahabat-sahabat, tapi dengan handphone, laptop, menggunakan hujung jari dia, itulah dia kecam orang satu dunia. Dia mendakwa dirinya, saya tak kacau orang pun. Berhati-hati uzlah yang tak layak dinamakan sebagai uzlah itu. Okey, ada yang baru masuk, baru menonton, anda naik balik semula ke atas yang pemilik kitab.
Tengok tafsiran kepada uzlah. Apa yang patut kita pisahkan di dalam uzlah tersebut. Sebab uzlah ni merupakan salah satu jenis ibadah. Okay? Telah saya katakan pada perbahasan tentang uzlah itu, terdapat sebuah kemuliaan yang hanya diketahui oleh Allah sahaja. Allah je yang tahu. Kadang-kadang seorang anak kan, ibunya keluar dari bilik, kamu ni dari pagi sampai tengah hari tu kamu tengok video lucah kan? Mama tahu, sebab tu duduk seorang-seorang kat rumah. Ibu-ibu, jangan dulu. Anak-anak ni tahu apa yang dia lakukan. Sebab tu kita nak bawa fikrah, pemikiran mereka ini kepada perkara-perkara utama mereka adalah takut Allah yang memerhatikan mereka. Okay, jangan main tuduh, jangan main serang sahaja. Rupa-rupanya lepas sebulan, lepas setahun, anak kita dinobatkan sebagai YouTuber, siap dapat pendapatan, income. Wah, YouTube apa ni? Dia share perkara-perkara baik seantero dunia daripada Syekhul Islam. Yang mana kita tak faham. Ustazah ada cakap Urdu, ada cakap Cina, ada cakap Inggeris, ada cakap ni. Ui, mana dia dapat dia TikTokkan belaka? Itu rupanya projek dia sepanjang dia just stay at home ini. Sahabat-sahabat, bila tak ada kuliah, tak ada PDPR, ada yang kita jangan terkejut. Budak 12 tahun, 14 tahun boleh beri income, hasil yang lumayan. Bukan dia buat perkara-perkara yang haram, tapi bahkan dia berkongsi perkara-perkara kebaikan, buat meniaga dalam talian. Selagi mana kita dorong mereka kepada perkara-perkara yang Allah halalkan. Jangan kita terima 5,000 sebulan dari mak anak kita, kita dah tak tanya dah. Long, kau meniaga apa dalam laptop tu, Long? Mak tak faham ni. Kan mama terima je lah. Siapa nak bagi mama 5,000 sebulan? Kan ayah pun tak bagi. Saya boleh bagi mama 5,000 sebulan tau. Okey, mama tak payah tanya dah. Rupa-rupanya secara online memperdagangkan manusia. Contoh kan. Baik sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, Ustazah di rumah Kanda Nazatul Naina di Kulim. Okay, biasalah kalau dalam live FB ini terkedengaran bunyi yang macam-macam ni, mohon halal sajalah ya. Sebab Ustazah tak pakai headphone, tak pakai laptop. Jadi Ustazah buat live FB menggunakan tab. Suara-suara di luar tu dengar, kita fokus je. Bila Ustazah ajak fokus ni, Ustazah teringatlah bawa jemaah umrah di musim construction yang begitu dahsyat di Tanah Haram. Ustazah bawa qiyamul lail nak solat tasbih. Sahabat-sahabat, kalau pukul 2:30 pagi gitu kita keluar, dapat kita pimpin jemaah di dataran Kaabah. Sebab orang tak datang untuk solat subuh lagi kan. Syahdu kita dapat menghadap kiblat, betul-betul pandang Kaabah ni. Tiba-tiba lepas solat yang nangis-nangis, syahdu lah ni, solat depan Kaabah ni sahabat-sahabat. Nanti ada mokcik-mokcik, Ustazah, bising lah diorang ni. Tak fikir ke, tak nampak ke kita tengah solat ni? Cubalah berhenti sekejap. Padahal di bumi Mekah ni, sahabat-sahabat, dia pun hanya berhenti waktu orang solat fardu je. Waktu azan, waktu solat fardu. Lepas tu nanti dia sambung kelentang-kelentung 2 pagi, 3 pagi, macam siang hari dia pun buat kerja. Tapi nanti ada 2-3 orang yang you dengar, I tak dengar langsung. Ada ke tadi kelentang-kelentung bunyi tu? Sahabat-sahabat, takkanlah you tak dengar, kuat tu. Ustazah senyum je, 2 kelompok ni bertekak kan. Senyum je, nanti kena tazkirah lah. Ustazah kata, macam mana ya, telinga kita sama, pendengaran kita sama. Ada yang dalam solatnya tadi, dia dengar bising sampai dia tak boleh khusyuk dalam solat. Kenapa ada yang tenggelam dalam solatnya merasa lazat, sehingga tak terdengar pun bunyi kelentang-kelentung tu. Jadi masing-masing tertunduk. Okey, Ustazah tak payah teruskan data tazkirah, saya faham apa maksud Ustazah. Kita bawa hati kita ke mana? Okey, sahabat-sahabat. Tu sebab bila Ustazah mengajar, jangan sibuk tudung apa Ustazah pakai, spek mana, bukan. Tapi apa yang kita nak belajar tajuk hari ni. Okay, hatta kadang orang tanya, kau perasan tak tadi Ustazah pakai tudung kala apa? Kau tengok je lah kat Facebook tu, boleh ulang balik. Kita tak pernah kisah pun macam tu. Sahabat, sebab tu Ustazah tak pernah kisah muka clear tak clear, pecah-pecah ke tidak. Sahabat-sahabat, tapi Ustazah cukup risau kalau suara tak clear. Sebab apa? Sahabat-sahabat, suara ni lah yang kita memindahkan isi kitab ni. Ni paling penting. Baik, muslimat dirahmati Allah, muslimin juga turut ada dalam pengajian kita untuk kitab Al-Tahzan. Kita baca lagi, demikianlah perkataan Al-Jauzi tentang keutamaan uzlah yang saya fahami dan yang telah saya ringkaskan. Kita nak dapat kemuliaan sepertinya tadi dengan kata-kata beruzlah. Dan beruzlah terjadi pengembangan daya berfikir. Macam mana dalam pandemik ni ada orang yang
Lagi pandemik, lagi dia dapat idea yang macam-macam. Benda-benda yang menguntungkan secara dalam talian. Masya Allah sahabat-sahabat, kemarin kami di Kedah ni bertemu dengan anaknya jiran. Beliau ditugaskan menjadi doktor di Hospital Al-Usta ni. Lepas tu ketika Ustazah berkuliah, Allahumma salli ala Muhammad, Ustaz keluarlah jumpa dia. Dah lama tak jumpa sejak dia pindah ke Al-Usta ni. Jadi seorang doktor yang hebat, Masya Allah, bersembanglah dengan Ustaz. Ustaz tahu dia ada anak lepas tahun, ada anak lagi. Macam mana anak-anak sekarang, siapa yang jaga? Mak dia lah Ustaz, tak kerja dah. Padahal mak dia tu pun Masya Allah ada master rasanya. Hebat, ilmu memang hebat. Tak bekerja noh? Tak Ustaz, senang anak-anak depan mata semua. Tapi Ustaz dia buat kerja online lah. Kan? Senang Ustaz. Kan? Barang datang depan mata, stok. Lepas tu nanti dia settle dengan customer dia. Nanti adalah orang yang nak mengepos tu datang depan rumah ambil. Bukan dia pergi pejabat pos. Anak-anak depan mata Ustaz. Ustaz tahu yang paling saya tak percaya sekali apa dia? Dia punya gaji tu lebih besar dari gaji saya, dia cakap. Income isteri dia tu sahabat-sahabat lebih besar. Dia kata kita sokong je Ustaz, selagi mana anak-anak tak terabai, rumah tangga okey, dia boleh susun jadual dia dengan baik. Alhamdulillah ibadah dia pun terpelihara. Selagi mana saya pasti benda yang dia buat tu adalah benda yang halal, maka saya kata kat dia teruskan je. Semua orang ada caranya sendiri. Subhanallah sahabat-sahabat, indahnya kalau macam ni. Kagumlah, gaji isterinya lebih besar daripada gaji dia sebagai doktor di hospital. Dengan bisnes online, anak-anak terjaga semuanya, solatnya berjemaah. Masya Allah, diuruskan jadual satu persatu. Dia tak perlu keluar rumah pun. Subhanallah, semuanya datang depan pintu. Jadi kita jom cari sahabat-sahabat dirahmati Allah, kawan-kawan yang macam ni, circle yang begini. Dalam pada kita buat bisnes online ni, keluarga tak terabai. Bahkan solat jemaah sentiasa di rumah. Solatnya boleh di awal waktu. Membantu ekonomi keluarga. Infaknya lebih tinggi dan mulia. Subhanallah, ini yang disebutkan oleh seorang suami yang punya tanggungjawab. Tak rasa rugi pun Ustaz. Tak ada master pun, tapi pejabat dekat rumah tak rasa rugi pun. Sebab Allah tahu kita menuntut ilmu ni untuk siapa dan kerana apa. Kan? Jadi anda yang menonton, para wanita, kita bukan tak boleh buat, tapi mungkin kita belum kena pada caranya. Sebab apa? Kita tak minta sungguh-sungguh panduan daripada kehendaknya Allah kepada kita sebagai seorang muslimah. Okey, jadi selamatlah berjaya. Ustazah tahu ada yang dibuang kerja, ada yang kecewa dalam PKP ni. Lagi kita dah hampir 2 tahun ni, macam-macam yang kita lalui. Semoga semuanya kita mampu untuk mengangkat dunia kita bahagia, akhirat kita bahagia. So la tahzan bukan apa-apa pun untuk membantu anda semakin kaya berjaya, tidak. Tapi bila dalaman kita insya-Allah sembuh daripada segala sakit, kita mampu mengarahkan seluruh jasad kita untuk insya-Allah menjadi orang yang lebih produktif daripada sebelumnya. Amin. Okey. Baik, kita tengok. Mana tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam beruzlah terjadi pengembangan daya berfikir, pencapaian pada sebuah hasil pemikiran, penenangan kalbu, menggapai keselamatan harga diri, mendapat limpahan pahala, mencegah diri dari kemungkaran. Ya, sahabat-sahabat, duduk dalam rumah sepatutnya mencegah diri dari kemungkaran. Tapi kenapa ada orang yang hanya dengan hujung jari lebih dahsyat kemungkaran yang dia buat berbanding dia keluar rumah? Bukankah semuanya atas kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kan? Meraih segala ketaatan, ada waktu untuk mengingat Sang Pengasih, menjauhkan diri dari glamour dunia yang menyilaukan. Allah, sebab tu seorang lelaki yang qawwam, yang punya agama, bahasanya seperti tadi sahabat-sahabat. Tak apalah Ustaz, itu kepakaran dia, dia minat. Yang penting saya balik rumah, anak-anak semua okey, ibadahnya tak tertinggal. Tak popular mana, orang tak kenal pun dia, sahabat-sahabat. Tapi tengok gajinya lebih besar dari saya Ustaz. Nampak dia boleh bersedekah sana sini, alhamdulillah saya pun dapat. Dia tak terpesona dengan glamour dunia yang menyilaukan. Sahabat-sahabat, dulu-dulu Ustazah mengajar rumah ke rumah, ramai kan yang dah baca buku tulisan Ustazah Dakwah Penuh Ukhuwah. Pada bab yang pertama, hasil tulisan Ustazah cerita Ustazah mengajar rumah ke rumah. Ustazah berkawan dengan cara hidupnya orang kaya-kaya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang kadang-kadang anak saudara saya tu Ustazah artis sekian-sekian tu. Okey,
Okey Kak, Alhamdulillah. Ustazah tahu, sekali berlakon bukan ribu-ribu, puluh-puluh ribu projek tu boleh dapat lepas. Wah, banyaknya duit dia Kak. Masa tu saya muda lagi kan. Banyaknya duit dia Kak. Banyak duit apa bendanya Ustazah. Kenapa? Ustazah tahu, dia nak melariskan diri dia tu sebagai pelakon yang tetap top, popular, ternama, dengan silau kemilau, glamour dan sebagainya. Kasut dia tu saja Ustaz 15,000 satu. Biar betul sahabat-sahabat. Baju dia saja sekali pakai, lepas ni tak pakai dah. Ada dulu-dulu, kalau nasib baik bukan zaman viral lagi sahabat-sahabat, kabarnya seorang artis tu bajunya tu beli sekali memang untuk pakai sekali je. Beli tu bukan sponsor, bukan daripada almari yang ada dekat dalam studio TV tu, bukan. Tapi memang beli untuk sekali. Dan kalau ada satu fashion, satu design baju ni sahabat-sahabat, ada 8 jenis color contoh. Dia beli ke 8-8-nya. Orang nampak macam fashion yang hari tu dia pakai, tapi ni color lain. Wah, Masya Allah. Mewah ke hidup macam tu. Kita dengar pun kita penat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bahkan Ustazah dalam ramai-ramai anak saudara, dia yang paling banyak utang duit dengan saya. Kenapa pula? Kata banyak duit. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab dia sanggup biar apa asal bergaya. Kan macam mana orang nak sebut biar apa asal bergaya. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia tak kisah pun. Dia tak bagi duit kat mak ayah dia, tak apa. Dia tak memberi bahagia tanggung adik-beradik dia, tak apa. Asalkan dia hidup dalam dunia glamour. Ada. Okey. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah berbaloi ke? Ini yang kita nak sebut. Bila disebutkan menjauhkan diri dari glamour dunia yang menyilaukan. Sebab tu macam mana glamour popular pun kita, jangan pernah kamu silau dengan keglamoran dunia itu. Adakah bahasa macam tu? Masya Allah kan, silau. Ustazah, kenapa orang tu macam tu? Dulu masa dia tak glamour, dia macam boleh je semua. Sekarang bila dia dah glamour, mak ayah dia sendiri dia tak ziarah. Ada yang macam tu sahabat-sahabat. Dia tak mengaku pun saya saudara dia. Ada. Na'udzubillah. Kamariah Ibrahim, jangan Masya Allah, na'udzubillah terus. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Menjauhkan diri dari segala fitnah. Ada usaha untuk menjauh dari kepungan musuh. Ada kesempatan untuk tidak mencela orang lain. Beruzlah ni sahabat. Kita sebenarnya terhindar daripada dipandang dan memandang. Sebenarnya Ustazah pernah ceritakan betapa Ustazah sebenarnya cemburu dengan kawan Ustazah yang buta matanya bila Ustazah ziarah. Dia cakap, macam manalah sekarang ni dunia kat luar tu ya. Ustazah walaupun dalam menasihat, air mata Ustazah jatuh. Ya Allah Tuhan, teringin dia nak melihat dunia. Ustazah cakap kat dia, kau doakanlah kami yang boleh melihat dunia ini diampuni dosa-dosa kami oleh Allah. Taklah Zai, kau tak ada dosa. Dia gurau macam tu dengan Ustazah, sahabat-sahabat. Mana ada manusia tak ada dosa? Kau tengok mata saja. Ni aku lalu dekat flat rumah kau tadi ni, aku nampaklah sampah tak buang contoh. Mata aku ni nampak sampah tak buang. Bohonglah hati aku ni tak bercakap. Apalah mentaliti macam ni. Ada tong sampah, buang sampah tepi ni. Nasib baik aku cepat-cepat istighfar tadi. Kau tidak jenuh jiran-jiran kau yang mana yang aku tohmah ni. Sebab apa Ustazah boleh berdosa dengan mata sahabat-sahabat? Sebab semua benda yang mata kita nampak ni kita nak sebut, nak cakap, nak komen. Kan? Kalau kita kurangkan diri berada di luar rumah, kita hanya nampak apa yang ada dalam rumah kita. Hatta kita tak nampak pun kekurangan yang ada pada jiran tetangga kita. Kita tak boleh saling berziarah. Berapa ramai orang yang berziarah sampai dekat rumah orang yang diziarah tu, rasanya ni kapet murah ni. Dia bukan beli dekat Itali ni. Kau dah kenapa? Ni bahasa dia sahabat-sahabat. Wajar ke kita? Allahu Akbar, kan semua kita nampak. Tapi kalau kita pimpin orang buta, senyum je. Alah lembutnya. Kan lembutnya kaki ni mesti kapet mahal ni. Sangka baik. Padahal hati kita kata doa beli kat Maidin je. Tapi sebab baru pagi tadi beli, kan dia belum nipih lagi lah. Macam tu. Sebab ya Allah sahabat-sahabat, senyum. Itu yang Ustazah kata. Tapi kita hidup dalam dipaksa oleh Allah, just stay at home, tak keluar rumah ni. Mata kita menjelajah ke seantero dunia. Betul tak sahabat-sahabat? Kita nampak di dada handphone kita. Lah, kenapa pula dia kahwin dengan orang ni? Tak handsome kan bang? Tak handsome kan suami dia?
Adakah dia putih kahwin dengan lelaki hitam? Ya Allah, ini dah bukan macam pinang dibelah dua ni bang. Dah macam buah kelapa dibelah kapak dah ni kan. Kita pula yang pandai-pandai. Jodoh dia kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi sebab kita just stay at home, tapi kita nampak di media sosial kita. Sebab itu Ustazah memang tabik spring lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau ada orang yang betul-betul beruzlah, dia hijrah. Ada kawan-kawan anak-anak muda Ustazah yang Ustazah tanya sendiri. Ustazah kagum dengan awak. Sebab minta maaf Ustazah nak tanya daripada tuan badan lah. Betul ke dulunya awak sekian-sekian? Ya Ustazah, dulu saya dahsyat teruk. Sebab tu Ustazah tanya, macam mana awak boleh ya Allah sesolehah-solehah Ustazah nampak sekarang? Ustazah pun kalah. Ustazah, kita nak hijrah ni, kita uzlah je diri kita. Oh tu dia perkataan pertama dia pun Ustazah dah terkejut. Wow, Masya Allah. Dia kata dia nak uzlah ni sahabat, dia nak hijrah ni, dia kena uzlah. Saya Ustazah tinggalkan, saya tukar nombor handphone, saya tinggalkan kawan-kawan saya yang lama. Sebab saya tahu kalau saya masih stay dengan diorang, saya tak kuat. Adakah berdosa sahabat-sahabat? Tidak. Selagi mana dia tak berniat untuk putuskan silaturahim dan membenci orang-orang tersebut. Dia sayang diri dia, takut dihumban ke dalam nerakanya Allah. Dia memilih untuk beruzlah. Beberapa orang cerita dengan Ustazah, tukar tempat kerja, tukar nombor telefon, duduk tukar kawan baru. Yang orang rumah sewa contoh 4 orang, kawan-kawan tu tak tahu pun yang dulu dia siapa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? dia siapa sahabat-sahabat. Jadi dia masuk dalam rumah tu sebagai roommate yang baru. Orang dah nampak dia berhijab kan, solat malam tak tinggal, Masya Allah, menuju ke rumah-rumah Allah, majlis ilmu tak tinggal. So kawan-kawan yang baru ni selesa. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya dah tak kontak Ustazah, tapi saya teringat, saya selalu doa kawan-kawan saya tu. Hari tu nampak jugalah kisahnya, dia macam dah jadi ibu tinggal. Anak-anaknya ni dah tak ada siapa nak menyara. Saya pun diam-diam saya bantulah melalui kawan saya yang lain. Saya tak putus hubungan dengan mereka, tapi saya tak boleh duduk dengan dunia macam tu lagi Ustazah, nanti saya tewas. Faham? Dia memilih untuk beruzlah, mengasingkan diri daripada hiruk pikuk dosa yang dia lakukan dulu. Inilah sebenarnya khalwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila tengok kota Mekah syarat dengan maksiat, syarat dengan penyembahan berhala. Lalu Nabi mengasingkan dirinya. Zaman Nabi, Nabi mengasingkan diri di atas Jabal Nur dalam Gua Hira, tak main WhatsApp, tak ber-IG, tak ber-FB, tak ber-TikTok. Ustazah bercakap ni kepada diri Ustazah sendiri, sahabat-sahabat, just stay at home, kuliah bertindan-tindan. Tapi bila dah kuliah tak ada, duk baring, apa yang kita pegang? Handphone. Ya Allah, janganlah aku terklik benda-benda yang bermaksiat. Syukurlah bila dah baring sekejap tu nak tengok benda-benda yang penting, soalan-soalan, benda wajib yang kita nak jawab, sahabat-sahabat. Sebab lepas ni ngajar lagi, disibukkan lagi dengan saya paling bersyukur itulah. Kalau saya tidak disibukkan dengan perkara yang baik ini, sahabat, dengan saya sekali, benda di hujung jari. Sebab tu antara tipsnya kita sibukkan diri kita dengan kebaikan. Please. Okay? Tak apa banyak WhatsApp group pun, tapi setiap kali buka tu mengingatkan kita tentang kebaikan. Asal sahaja berkongsi perkara-perkara yang tidak baik, kita tinggalkan. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, ni tuan badan yang bercerita yang sekarang ni Ustazah kagum. Hijrahnya luar biasa. Rupa-rupanya mereka memilih untuk beruzlah. Baik. Dalam uzlah juga terdapat tabir. Tabir ni yang paling deep sekali. Menutupi aurat. Dulu tak tutup aurat, sekarang dulu tak tutup aurat, sekarang dia dah tutup aurat. Kita dok faham betul aurat ni adalah bahagian yang wajib kita tutup daripada pandangan mata orang lain yang bukan mahram kita, yang bukan suami kita. Tapi berapa ramai sahabat orang yang membina tabir untuk menutupi aurat, yakni aurat berupa aurat lisan. Lisannya kalau duduk diam-diam kat rumah, yang dia kecam apa? Kapet. Dah tak tukar kapet 10 tahun aku ni. Allah, kipah aku ni lama dah tak basuh ni. Dia duk kecam tu apa yang ada pada dirinya sendiri, tak mengapa untuk memperbaiki. Okey, besoklah aku cuci kipas ni. Okey, besoklah aku vacuum ni. Contoh kan, dia bercakap tentang dirinya sendiri, tak mengapa. Tapi bila dia keluar rumah, yang paling bahaya, dia akan menjadikan lisan dia, Allah, tak ada hijab. Tidak
ditutup aurat lisan itu dengan bercakap perkara-perkara yang Allah tak redha. Faham tak sahabat-sahabat? Kesalahan melangkah. Dah boleh keluar rumah, dia melangkah ke mana? Kawan kata, kau free tak hari ni? Free? Jom kita pergi lepak kat situ. Tempat maksiat tu yang biasa dia buat tu, sahabat dia okey je. Tapi sekarang cuba tengok, kelab-kelab malam ditutup. Pun masih ada yang menjadikan apartmen, kondo untuk dijadikan kelab malam. Haram mereka. Memang dah haram pun, kalau ada lesen pun tetap haram juga, sahabat-sahabat. Itu kita kena faham dengan caranya hidup orang Islam. Penyimpangan fikiran. Elakkan diri kita, fikiran kita daripada tersimpang. Allah, hai. Mimpi kata nampak syurga, dah kata dia ahli syurga. Bahaya ni sahabat-sahabat. Dan kecenderungan jiwa yang jahat. Jangan sampai kita terlibat dengan perkara-perkara demikian. Okay? Uzlah merupakan hijab yang melindungi nilai kebaikan dan mutiara-mutiara keutamaan dan moral. Uzlah yang terbaik adalah dengan banyak membaca buku. Ni Ustazah angkat buku. Uzlah yang terbaik adalah dengan banyak membaca buku. Ibu-ibu dirahmati Allah, ada tak kita banyak membaca buku sepanjang pandemik ini? Kan, bahkan lagi beli macam-macam buku, susun cantik-cantik, beli almari pula lagi. Untuk apa? Untuk susun buku yang dibeli. Banyak sangat Ustazah kuliah online, Ustaz tu jual buku ni, Ustazah ni jual buku ni. So tugas saya sepanjang PKP ni, saya duk menyusun buku dalam almari je lah. Tu sebab Ustazah kata, tolong jangan beli kitab Latahzan andai anda hanya nak susun dalam almari anda. Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab baik dengar sambil buat kerja kat rumah. Saya tak boleh Ustazah, saya baca kitab pun saya lagi pening lah, lagi tak nampak lah Ustazah. Cik tak boleh, dengar je lah cik, tak apa. Kitab tu nanti hadiahkan dekat anak saudara yang duduk kat universiti tu. Moga-moga jadi bahan rujukan dia. Sahabat-sahabat, ini banyak membaca buku-buku, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita belum bicara lagi tentang membaca Quran. Kita belum lagi cerita membaca hadis-hadis Nabi. Maka dituliskan di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak membaca. Dulu-dulu kan masa sekolah cikgu duduk tulis dekat papan hitam. Membaca jambatan ilmu. Macam tu kan, membaca jambatan ilmu. Okey. Baik, kita terus. Uzlah juga dapat menambah usia. Dapat menambah usia sebab kita tidak menyia-nyiakan usia. Kau buat apa selama 2 tahun ni? Kan? Aku berpoya-poya, aku duk ke sana, ke hulu, ke hilir. Kita membuang masa, sepatutnya masa itu kita gunakan untuk merebut keberkatan hidup. Okey, sahabat. Memberikan kelonggaran bagi ajal. Masya Allah, tabarakallah. Kita duk kata sahabat-sahabat dirahmati Allah, ajal itu akan datang bila-bila masa sahaja. Jadi bila kita duduk dalam suasana bersiap sedia, sepertinya orang yang kalau esok aku mati, ya Allah, apa bekalan? Maka hari ini dia takkan buang masa. Dia akan buat kebaikan demi kebaikan. Meningkatkan daya konsentrasi. Kan dia sangat concentrate ni dengan apa yang dia buat bila dia just stay at home. Ustazah jujur, macam malam tadi Ustazah punya live, Ustazah minta maaf sangat pada penganjur sebab Ustazah berada di luar rumah dalam tempoh bermusafir. Pagi tadi, perjalanan Ustazah dari Sungai Petani ke Kulim ni hampir 1 jam. Ustazah mengajar kuliah close group Ustazah jam 7 pagi dalam kereta. Mohon izin daripada Ustaz. Dengan Ustaz-Ustaz pun tumpang mengajar sekali sambil drive tu. Jadi apa fadilat hikmah dia sahabat-sahabat? Ustaz tak mengantuk, Ustazah pun tak buat benda lara, kelas pun berjalan, anak murid dapat manfaat. Tak ada pun istilah kata, Ustazah minta maaf kalau yang tak selesa macam bergegar-gegar ni, tolong tutuplah kamera. Tak payah tengoklah Ustazah. Tapi yang penting suara tu, ilmu tu sampai pada waktu yang dijanjikan. Selagi boleh, teruskan. Okay? Mengembara menuju ketaatan dan memperdalamkan renungan. Subhanallah. Di dalam uzlah anda akan mempunyai banyak waktu untuk merenung, menghayati, bertafakur dan bertadabbur. Bertafakur, kita gunakan akal fikiran kita ni untuk merenung banyaknya yang Allah dah beri kepada aku ni. Bertadabbur, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran daripada Al-Quran, mesej-mesejnya Allah. Kita explore habis supaya Masya Allah walaupun di usia muda,
kita mampu menasihat seperti gayanya orang-orang yang dah tua dengan pengalaman. Di mana kau tahu ni, kau bukannya jadi mak lagi, tapi kau dah boleh nasihat orang yang ada anak ramai. Macam mana kau boleh dapat? Daripada ilmu, sahabat-sahabat. Kau bukan ada laki pun, tapi cara kau menasihat para isteri ni macam kau dah berpengalaman dalam rumah tangga. Kadang-kadang ada orang cakap macam tu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini hikmah daripada kita beruzlah. Anda akan dapat menyelami makna-makna, menangkap butiran-butiran nilai, merenungkan tujuan-tujuan hidup dan membangunkan cara berpandangan dan pemikiran. Pada saat beruzlah, roh berada dalam kegembiraan. Ingat, itu sebab Masya Allah bila orang kata duduk di rumah ni, dia rasa stres, dia rasa Masya Allah. Cuba tengok word yang kita baca dalam perenggan ni. Perkataan pertama, pada saat beruzlah, roh berada dalam kegembiraan. Patut lagi kita mengasingkan diri daripada hiruk pikuk dunia luar. Roh kita ni berada dalam kegembiraan. Rasa bahagia, sahabat-sahabat. Hati berada dalam kebahagiaan yang terbesar. Dan nurani penuh dengan sesuatu yang bermanfaat. Jom kita letakkan tangan kita ni di dada kita, sahabat-sahabat, kita tanya, aku ni beruzlah lah ni sekarang ni. Allah paksa aku mengasingkan diri, just stay at home, tak ke sana sini sangat. Adakah roh aku gembira atau tidak? Kita kenal diri kita. Kita tak boleh bohong diri kita, sahabat-sahabat. Orang boleh tengok senyum, sengih je dia ni. Roh dia bahagia kot, belum tentu. Ada orang yang moncong, sahabat ni mesti tengah dalam duka lara ni. Tak semestinya. Di dalam ni hanya kita yang tahu dan Allah sudah pastinya. Orang lain tak boleh tahu. Jadi adakah kita memilih dalam rumah mengasingkan diri, yakni uzlah, sahabat-sahabat, untuk kita pilih bergembira sebab tu atas kita. Ustazah selalu cakap. Dan pemilik kitab tolong tandakan ruangan ini. Kalau buku Ustazah ni perenggan yang ketiga daripada atas, tapi Ustazah rasa muka surat tak sama kan. Jangan riak pada waktu beruzlah. Dalam kita beruzlah ni pun, mengasingkan diri ni pun ada riak juga, sahabat-sahabat. Sebab ni Ustazah daripada tadi duk gelak dengan Kak Nazar. Ada satu teman, sahabat-sahabat, tengok seekor lalat daripada tadi. Tak tahu kenapa dia nak berak lagi kat pipi ke, tak tahu. Jadi Kak Nazar kata, minta maaf Ustazah. Apa nak minta maaf pula? Lalat tu bukan Kak Nazar yang hantar. Tengok dia datang rajin sungguh. Lalat jangan masuk dalam mulut sudah. Anda ingat tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kan kisahnya orang yang berdosa di sisi Allah. Kadang-kadang lalat ni dia singgah kat hidung. Macam Ustazah duk, bila lalat singgah ni, Ustazah kata Allah betul lah. Lalat ni kita tepis, pergi dia. Ada orang, sahabat-sahabat, pandang dosa ni, dia tahu dia buat dosa, tapi hanya seperti lalat singgah di hidung. Dia tepis je, pergi dah. Tak rasa bersalah besar sangat. Tapi orang beriman, respon dia dengan dosa, dia tahu dia buat dosa, dia rasa tak tenang selagi tidak bertaubat. Dia rasa macam ada gunung nak hempap dia. Mana mungkin kita boleh tepis gunung dengan tangan kita saja. Lalat bolehlah kita tepis. Sekarang tak ada, sekejap dia muncul balik kan. Lalat pun dengan kuliah sama kan. Jadi kalau manusia ni tak berapa nak dengan kuliah, tolong belajar sikit lah dengan lalat rumah Kak Nazar ni. Minta maaf sahabat-sahabat. Jangan riak pada waktu beruzlah. Sebab ketika itu tiada yang melihat anda kecuali Allah. Dan jangan perdengarkan percakapan anda kepada sesama manusia, sebab yang melihat hanya yang mendengar lagi maha melihat. Kita just stay at home, tapi semua kita nak paparkan keluar. Allah, 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 terasa kan sahabat? Sebab kita hidup pada zaman ini. Kita hidup pada zaman ini. Ya Allah, maka betulkan hati ketika kita memancarkan segala hal dalam rumah kita ni keluar. Jujur, bukan ada dengan niat riak. Jujur sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan dengan niat sum'ah, nak memperdengarkan apa yang kita lakukan di dalam rumah kepada orang lain. Kecuali dengan niat untuk mendidik, dengan niat untuk mengajak orang lain bersama-sama dengan kita. Okay, kalau selebih daripada itu, anda telah melakukan riak dan sum'ah. Riak ni apa yang boleh dilihat oleh orang. Sum'ah ni apa yang boleh didengar oleh orang. Sebenarnya dia telah mencacatkan amalan kita melalui penyakit hati. Okey?
setiap orang yang cerdas dan kreatif, para tokoh sejarah, orang-orang yang kuat, orang yang telah mewarnai sejarah dan orang yang menjadi ikutan. Mereka semua menyirami tanaman kemuliaan mereka dengan air uzlah hingga mereka boleh berdiri tegak. Maksudnya apa? Kita duk kagum hebatnya orang ni dalam just stay at home. Sofa kerusi dekat ruang tamu tu ustazah dia buat sendiri. Berkebetulan masa start PKP hari tu sofa dia patah, anak dia duk lompat-lompat. Tah dia beli kayu kat kedai perabot tu ustazah, dekat kedai hardware tu. Lepas tu dia buat kerusi sendiri. Tah isteri dia pula jahit sarung cushion tu sendiri. Masya Allah ustazah, kreatif sungguh lah. Kita kagum. Kita mungkin bukan begitu, tapi bila kita puji, dia kata Allah dah duduk kat rumah tak ada benda nak buat ustazah. Alhamdulillah, saya memang minat benda-benda macam ni. Jadi kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kagum kita. Para tokoh sejarah, masa inilah dia mengimbau kembali. Dia mencatat nukilan-nukilan nota-nota yang baik-baik. Inilah dia sahabat-sahabat yang kita nak dapat hasil daripada kita mengasingkan diri. Tapi kebanyakan kita sudah hampir 2 tahun. Apa yang kita dapat? Bahkan makin berdosakah kita di sisi Allah? Okey, selanjutnya tumbuhlah pohon keagungan mereka dan menghasilkan buahnya yang dapat dipetik setiap saat dengan izin Rabb-Nya. Memanfaatkan waktu beruzlah, Allah paksa kita duduk mengasingkan diri daripada dunia luar. Sepatutnya sampai tempoh ini kita sepertinya seorang penanam pokok yang tinggal nak mengutip hasil. Tapi kalau dulu tanggal 18 Mac 2020 kita tak menanam benih, tak berazam dalam PKP ni aku nak latih anak-anak aku betulkan bacaan solat. Aku nak ajak suami aku solat berjemaah. Orang lain sekarang dah petik hasil-hasilnya. Tapi kita baru nak mencari benih pokok apa nak ditanam ya ustazah? Faham ke? Faham. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita kerap membuang masa, kita kerap menggunakan masa di luar sahabat-sahabat dengan perkara-perkara yang Allah tak suka. Akhirnya kita yang kerugian dan ketinggalan. So anda yang mendengar belum terlambat, mulakan hari ini, mulakan sekarang. Penuh dengan kebaikan orang yang beruzlah, yakni mengasingkan diri. Bukan daripada coronavirus saja, ternyata mengasingkan diri dari coronavirus. Berapa ramai orang yang saya tak keluar rumah pun ustazah, tapi saya tak tahu macam mana dijangkiti. Tapi bila kita mengasingkan diri daripada maksiat kepada Allah sahabat-sahabat, apa yang akan kita dapat sebagai hasil adalah ketenangan jiwa. Dan inilah benda yang kita tak boleh jual beli di mana-mana pun. Allahu Rabbi, sendiri cari, sendiri ingat, sendiri mati, sendiri cari tempat. Syurga ataupun neraka tempat kita. Wallahu alam. Saya tak sambung dah sahabat-sahabat, macam lekat dah kat sini. Banyak dah bercakap. Hari ni sampai ke malam juga kuliah saya. InsyaAllah syair-syair ni saya sambung esok. Esok mudah-mudahan saya dapat membuat penutup lah kepada bab yang ke-65. Saya cuba sebelum permusafiran saya, perjalanan saya balik ke KL, insya-Allah. Ya ampun maaf zahir batin. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.